Jadi pada pagi ini tuan-tuan dan puan, kita kembali bertemu. Dan tajuk kita pada pagi ini ialah tajuk kitab yang baru, iaitulah Adab Pembaca Al-Quran, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Iaitu kitab karangan Al-Imam Nawawi rahmatullah. Kitab ni tuan-tuan, kitab turas sebenarnya. Dianggap kitab turas. Maksud turas ialah kitab lama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal judhami wa min sayil asqam. Allahumma afina fi ajsadina wa uqulina wa abdanina wa hayatina wa a'malina innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma irfa'na minal waba'i wal bala' wal ashrar wal masaib wal balaya ma zahara minha wa ma batan. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin.
Surah Yunus ayat 57 yang bermaksud, wahai manusia, datang kepada kamu peringatan dari Tuhan kamu yang boleh menyembuh apa saja yang ada dalam tubuh badan kamu dan merupakan petunjuk dan rahmah bagi orang-orang yang beriman. Sadaqallahul Azim. Surah Yunus ayat 57. Yang berbahagia dan hormati Kak Salwa dan seluruh tan kuasa pengurusan Kajian Duha Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya ini, dan seluruh para jamaah yang hadir pada pagi ini di kalangan para muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, alhamdulillah, kita merafak syukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesihatan, nikmat rezeki, makan dan minum, nikmat beribadat malam dan siang, dan segala nikmat yang kita nampak, yang kita tak nampak, zahir dan batin. Alhamdulillah. Dan saat kita bertemu pada pagi ini, pastilah suasana berbeza dengan hari-hari sebelumnya. Kerana kita berada dalam suasana new normal yang merubah segala situasi dan keadaan. Perjalanan kita, di sudut pekerjaannya, urusan ibadat dan sebagainya. Itulah kenyataan kita harus hadapi dalam suatu ketentuan takdir yang Allah Subhanahu wa taala menentukan begitu keadaannya. Dialah Tuhan yang mengurus alam ini. Saat diberikan ujian, kita bersabar. Ketika Allah berikan nikmat, kita bersyukur kepadanya. Tuan-tuan, puan-puan semua, kali terakhir saya berada di sini ialah pada 3 bulan 3. Kira-kira 5 bulan yang lepas. Kali terakhir saya 3 bulan 3 dalam tajuk yang terakhir pada buku saya, Akhir Afas. Dan kemudian pada tanggal 11 bulan 3 kita bermula PKP. Bermula saat kuliah dihentikan, masjid tiada lagi berjemaah, Isyak, Maghrib, Asar, Zuhur dan Jumaat. Sehinggalah tempoh PKP itu berpanjangan. Daripada fasa pertama, 2 dan 3, hinggalah PKP sekarang ini yang belum selesai. Dan semua masjid kita lebih kurang dalam 100 hari lebih kita ada solat berjemaah, baik Maghrib, Asar, Isyak, Zuhur, Subuh, termasuk Jumaat selama 14 minggu lebih kurang. Hinggalah pada satu ketika penghujung bulan Jun yang lepas, alhamdulillah, kita dapat ruang yang cukup terbuka dalam suasana PKP dilonggarkan, maka Jumaat diizinkan, Jumaat diizinkan untuk solat berjemaahnya, dan kuliah duha diizinkan, sampailah ke pagi ini. Namun begitu situasi sedang berlaku, kita yakin, kita percaya Allah pasti akan berikan kita kemenangan akhirnya, insya-Allah. Dengan doa, dengan rintihan, munajat kita semua, malam dan siang, pagi petang, kita
kita yakin Allah berikan kita kemenangan. Tetapi apa yang berlaku dalam tempoh sehari dua ini masih membimbangkan kita. Kerantaian COVID-19 belum selesai. Dan menakutkan lagi bila mana terdapat jangkitan yang baru dalam negara kita yang menyebabkan beberapa daerah ataupun satu dua daerah ataupun beberapa kampung di belah utara terpaksa diberikan kawalan pergerakan PKPD semula. Semalam bermula hingga 30 Ogos akan datang, sehingga masjid dan surau kembali tidak boleh dirikan solat berjemaah. Itulah kenyataan sedang berlaku. Ini bukan report, bukan laporan ni tuan-tuan ni. Tapi satu perkara yang kena ingatkan diri saya, tuan-tuan, puan-puan semua, itulah kenyataan sedang kita hadapi. Allah berikan ujian kepada kita. Dan sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kita yakin, kita percaya tak ada jalan mudah kita atas semua ini, melainkan kita benar-benar kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang tulus, dengan jiwa yang tenang dan lapang, dengan penuh keinsafan kepada Allah Azza wa Jalla. Munajat kita kumandangkan, doa kita panjatkan, zikir istighfar kita nyatakan. Di samping kita ikuti SOP yang digaris pandu oleh pihak berkuasa. Ini pun satu kenyataan kita kena hormati, patuhi dalam kerangka kita untuk menghindarkan wabak daripada terus berlaku secara total. Dan saya nak sebutkan dalam mukadimah pada pagi ini sebagai satu amanah ilmu pada tuan-tuan semua, bahawa kewajipan kita tempoh sekarang dua. Yang pertama ialah rintihan munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyakkan berdoa malam siang untuk angkat penyakit daripada kita secara total, insyaAllah, by cash, bila tiba masa dan waktunya, insyaAllah. Banyakkan zikir, banyakkan munajat, banyakkan rintihan. Ini jangan tinggal sama sekali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca malam siang, pagi petang. Kewajipan kita yang kedua dalam kerangka yang sama ialah kewajipan mematuhi SOP yang digaris pandu oleh pihak berkuasa. Dan SOP ni tuan-tuan kena ingat merupakan suatu cara menepati kena agama. Ini satu cara menepati agama. Pemakaian face mask, sanitasikan tangan kita, berjarak fizikal dalam tempoh sekarang ini, tidak berada di tempat awam secara terbuka. Ini semua merupakan tindakan yang sesuai dengan agama. Sebab Nabi bersabda, sebagai satu peringatan kepada kita, Nabi bersabda dalam hadis Imam Muslim, Nabi bersabda, la dharara wa la dhirar. Maksud jangan cari penyakit dan jangan sebar penyakit. Itu hadis. La dharara wa la dhirar, mal jangan cari penyakit dan jangan sebar penyakit. Jangan cari kemudaratan dan jangan sebar kemudaratan. Arti wording Nabi ini jelas. Nabi meletakkan suatu perintah kepada kita bahawa jangan cari sebab untuk kita penyakit dan berpenyakit jangan sebar pada orang lain. Maka SOP ini sesuatu yang bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Kenapa diletak SOP? Untuk mengawal penyakit. Kita tak ada kena penyakit, tak sebaik pada orang lain. Jadi sesuai dengan hadis Nabi SAW. Nabi tak ceritalah pakai face mask. Nabi taklah sebut kena sanitasikan tangan. Tak ada. Tapi Nabi kata, jangan cari penyakit, jangan sebar penyakit. Jangan cari kemudaratan, jangan sebar kemudaratan. Jelas. Jadi kaedah SOP ini menepati agama.
Dan yang meletakkan SOP bukan orang biasa, pakar perubatan, pakar penyakit, di kalangan agamawan kita, mereka ada hak untuk meletak SOP. Kita orang awam patuh dan taat. Itu yang pertama. Yang kedua, SOP ini mendapati agama. Sudut fiqahnya kan, kerana para ulama fiqah menyatakan dalam keadaan fiqahnya, tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati. Itu kaedah fiqah. Dalam usaha untuk mengekang masalah, mengekang penyakit, menghindar daripada penyakit berluasa, ada kaedah fiqah kata tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati. Maksudnya, mana-mana usaha, gagasan, perintah yang dibuat oleh pemerintah raya julata bersandar kepada maslahah. Tujuannya untuk kemaslahatan. Jadi makna segala apa yang dibawakan oleh pihak berkuasa negara dengan doktornya, pakar perubatan, dengan pihak berkuasa negara, semua ini untuk kemaslahatan. Supaya apa? Penyakit tidak merebak, penyakit tidak menjadi masalah besar dalam masyarakat, dan kita selamat daripada penyakit yang berlaku. Jadi ini semua sesuai dengan agama. Saya nak sebut ini berapa sebab ini kenyataan yang kita kena patuhi dan kita kena hormati. Kita nak kembali pulih semacam biasa, tak ada kekangan dalam hubungan kita dengan ibadat. Sembahyang tak berjarak macam sekarang. Muslimat pun baru dapat diberi kebenaran itu berkat SOP ketat. Kita tak nak, kita nak satu hari akan datang, tak nak minggu depan, kabel besok kita nak, sesegera mungkin. Sembahyang kita kembali macam biasa. Bahu sentuh satu sama lain, saf yang rapat. Kita nak macam itu. Terlebih kita rasai tuan-tuan dalam suasana pandemik ini, kita dalam keadaan tertekan dalam isu-isu ibadat. Nak mengaji pun susah, nak ceramah pun payah, nak dengar ceramah pun susah, nak solat pun payah. Kita tertekan. Saya tak tahulah saya sebut ini sebab saya merasakan dalam suasana macam sekarang ini, bahkan daripada awal isu PKP dimulakan, kalaulah pasar raya tutup, shopping saya tutup, saya tak kisah. Tapi kalau masjid tutup, ini satu bencana, satu musibah Allah kepada kita, satu ujian Allah kepada kita. Ke peringkat masjid surah tutup, ini satu musibah besar. Sekadar pasar tutup, kedai makan tutup, saya ingat itu benda yang tak bersamana kepada kita. Bila rumah Allah ditutup, tak boleh beribadat macam biasa, ini suatu musibah. Dan kemuncaknya, tahun ini, Makkatul Mukarramah yang sepatutnya hujjah yang datang 2 juta lebih, sekadar 1,000 orang sahaja. Kita boleh bayanglah macam mana tekanan yang berlaku, mesti berlaku. Wallahu alam, kita masih ambil masa sekitar dalam seminit ini untuk bercakap ini sebab ini amanah ilmu yang wajib disampaikan. Pada Allah kita berserah, pada Allah kita berintih, pada Allah kita bermohon, pada Allah kita bermunajat, pada Allah kita berdoa. Dan di samping itu kita usaha fizikal kita dengan menghormati SOP yang dipandukan kepada kita. Mudah-mudahan satu hari akan datang, tempoh terdekat insya-Allah, kita kembali menikmati keamanan dan kedamaian insya-Allah dalam urusan harta, makan, minum, keluarga, ibadat dan sebagainya. Ya Allah, ya Tuhan kami, pulihkan semula. Ya Allah, Tuhan kami rindukan kebaikan dan keselamatan. Ya Tuhan kami, terima doa kami ya Allah. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, puan-puan semua, pada pagi ini kita kembali menyambung pergajian ilmu kita. Dalam tempoh 5 bulan kita tak dapat berada di pentas ilmu macam ini. Alhamdulillah atas kegigihan Kak Salwa dan komitinya, masih ada program tak langsung melalui online
Daripada tempoh PKP sampai kepada hari ini, alhamdulillah, online diadakan, ceramah diteruskan, alhamdulillah. Tinggal lagi dengar ke tidak tu sajalah. Ya, by online terserah. Ada orang tak dengar, ada orang dengar, ada orang fokus, tak fokus sebab online. Sambil-sambil lena, sambil tidur dan seumpamanya. Berbeza dengan kelas macam ini. Namun begitu, usaha itu positif. Dan saya sebut dengan bahasa mudah, tahniah, mabruk di atas usaha yang dilakukan kan ilmu tak sampai walaupun dalam suasana PKP tetap online dilakukan oleh FB dan seumpamanya. Tahniah dan tahniah kepada Kak Salwa dan gengnya ataupun tuan kuasanya. Jadi pada pagi ini tuan-tuan dan puan, kita kembali bertemu. Dan tajuk kita pada pagi ini ialah tajuk kitab yang baru, iaitulah Adab Pembaca Al-Quran At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, iaitu kitab karangan Al-Imam Nawawi rahmatullah. Kitab ini tuan-tuan, kitab turath sebenarnya. Dianggap kitab turath. Maksud turath ialah kitab lama. Dan dalam konteks bahasanya dipermudahkan. Jalan bahasa dipermudahkan. Tapi kitab ini kitab turath. Kitab lama yang disusun tulis oleh Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaihi. Tapi dalam suasana sekarang dipermudahkan bahasanya. Kalau ikut bahasa lama tu memang payah nak faham. Yang Arabnya, saya baca yang Arab pun bukan mudah nak faham. Tapi bila disusun balik terjemahan, alhamdulillah, bentuk yang begini sempurna, penterjemah pun sempurnakan terjemah dengan sempurna dalam suasana tajuk yang begitu cantik, iaitu tentang isu Al-Quranul Karim. Maka saya dengan penuh kecintaan kepada ilmu memilih buku ini sebagai teks. Setelah selesai topik yang pertama kita bincang dulu, iaitulah buku saya lah yang tak seberapa, Akhirat Fuas. Selesai. Itu pun hampir dekat dengan 3 tahun tak silap saya. Ya, selesai. Kalau itu 3 tahun, yang ini insyaAllah 10 tahun. Ya, boleh habis 10 tahun insyaAllah. Cuma tak pasti, saya pergi dulu ke tuan-tuan pergi dulu. Ya, mungkin saya lebih awal, lebih lewat, tuan-tuan lebih awal. Wallahualam. Baik. Saya akan jadikan teks pengajian ini. Saya akan baca dan beri kupasan ulasan. Saya melihat bahawa dalam buku ini kita tak akan terlalu laju dalam pengajian. Sebab apa? Sebab ini adalah teks turath. Ilmu yang bersifat tradisional. Perlu kepada kupasan ulasan yang mendalam. Daripada satu cerita ke cerita yang lain. Daripada page ke page perlu kepada kupasan mendalam. Maka tak akan laju. Saya akan ambil masa untuk beri syarahan kupasan tentang apa kita baca. Maka saya mengharapkan kepada tuan-tuan satu perkara. Apa dia? Buat catatan dan tolong tulis apa yang disampaikan. Tak banyak pun sikit, tolong buat catatan. Lebih utama saya cadangkan catatan bukan di dalam kitab ini, tapi dalam buku khas. Mohon mencadangkan. Ya. Boleh saja catat dalam buku ini, tidak masalah, tapi catatlah, tapi ruangnya tak banyak. Terbatas, tapi ada catatan buku lain tentang apa kita nak belajar ini. Sebab ini adalah pengajian turath. Maka sistem saya dalam kuliah akan datang, slow dan tidak laju, perlahan, perbincangan, mendalam insyaAllah. Jadi agak berbeza sikit lah dengan buku pertama itu, agak laju dan saya mungkin kadang-kadang cakap sajalah ya dalam banyak keadaan, tapi dengan maksud ya. Tapi untuk ini dia berbeza sikit. Itulah harapan saya, sebab saya tengok buku ini tuan-tuan amat bermakna sekali. Amat bermakna dalam kerangka kita untuk menambah kefahaman tentang Al-Quran. Dan bagaimana kita nak merapati Al-Quran sebagai kitab yang memimpin, memandu kepada kehidupan kita. Baik. Sebenarnya dalam tempoh PKP yang lepas, saya telah berikan syarahan melalui online, tapi umum tentang apa itu Al-Quran. Sebab tu kalau siapa boleh recall balik, boleh tengok balik,
video tersebut, tapi ingat berapa tarikh tak ingatlah berapa, tapi bila tarikh, tapi saya dah sebut dalam kuliah online tu 1 jam tentang Al-Quran dan kaitan kita. Dah panjang cerita. Di pada hari ini tak nak contoh yang tu dah. Nak direct kepada buku kita dah. Jadi yang lama tu carilah. Dapatlah tu maklumat insya-Allah. Baik. Cuma FB saya itu, saya punya FB lah. Bukan daripada Medina Studio dan kuliah online. Saya punya FB. Dapat balikkan daripada FB saya dan boleh dengar balik insya-Allah. Baik. Boleh kan ni? Nampak macam letih belaka ni. Okay. Baik. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita pergi bab yang pertama. Dalam buku ini saya nak pergi bab yang pertama. Dan saya nak tengok bersama tuan-tuan dalam beberapa perkara yang penting. Bab yang pertama, muka surat yang pertama lagi. Di mana bermulanya perbincangan dalam kitab ini daripada Al-Quranul Karim yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Bermula ayat daripada surah Fatir ayat 9 dan 30. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Surah Fatir ayat 29 dan 30, surah yang ke-35. Sebelum itu, saya ingat tuan-tuan memiliki buku ni. Semua miliki tak? Terbaik milikilah buku ini ya. Dan dapatkan daripada Kak Salawat lah. Sebaiknya miliki buku ini ya. Kalau tak ada, dapatkan. Kalau dah ada, boleh tambah je, nak hadiah kat orang lain tak ada masalah ya. Bukan syarat mesti dia dapat satu, mungkin nak hadiah kat orang itu lebih baiklah ya, sebagai satu sumbangan insya-Allah. Tak ada masalah. Baik. Muqaddimahnya dengan ayat Al-Quran daripada surah Fatir. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ini muqaddimah daripada pengarang kitab ni. Al-Imam Nawawi mulakan dengan ayat ini. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Wa aqamus salah. Dan tetap mendirikan solat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Serta mendermakan daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka secara sembunyi atau terbuka. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka dengan amalan demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahi mereka daripada limpah kurnianya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang-orang yang bersyukur kepadanya. Tuan-tuan puan-puan, ayat ini jelas sebagai satu pembuktian Allah Subhanahu wa taala meletakkan suatu nikmat keredaan yang paling besar kepada hamba-Nya dengan prasyarat yang jelas daripada ayat ini. Pertama, tolong tengok ayat ini. Allah kata apa? Innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang membaca kitab Allah Azza wa Jalla.
membaca kitab Allah Azza wa Jalla. Kitab Allah ini mana apa? Quran lah. Kitab Allah dengan mana Al-Quran. Yatluna, mereka membaca kitab Allah Azza wa Jalla. Di sini kalau kita tengok kepada ayat secara maknawi, secara umumnya, jelas menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menitahkan kita supaya merapati, mendekati Al-Quranul Karim. Saya nak ambil sebagai satu muqaddimah ni tentang perbincangan kita daripada kitab ini. Bermula ayat ini, kata Imam Nawawi, itu ayat sebagai muqaddimah. Bila Allah sebut innal ladzina yatluna kitab Allah, seolah nak ajak kita supaya merapati, mendekati, menghampiri kitab Allah Azza wa Jalla. Seorang ulama yang bernama Al-Imam At-Tabari, ini ulama tafsir, namanya Al-Imam At-Tabari rahmatullahi alaihi, ada kitab tafsir besar. Kata Imam At-Tabari, ayat ini secara umumnya bila Allah sebut innal ladzina yatluna kitab Allah, orang-orang membaca kitab Allah Azza wa Jalla, kata Imam At-Tabari, ia menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran untuk dibaca, ditilawahkannya. Tala yatlu tilawatan, baca. Satu, proses membaca ni penting dalam kehidupan beragama kita. Penting sangat-sangat. Quran untuk dibaca. Tilawatan. Kalau kita ambil kepada kalimah yatluna daripada kalimah tala yatlu tilawatan. Mana baca. Tilawah mana baca. Sebab kita di peringkat nasional, kita ada satu majlis namanya apa? Majlis tilawah peringkat Al-Quran peringkat antarabangsa dan bahasa Arab. Ada kan saban tahun. Cuma tahun ni tak adalah. Antarabangsa batal. Bangsaan sempat hari itu, belum PKP. Antarabangsa pertama tak ada, batal. Sebab jadualnya bulan April baru ni batal. Majlis nama Majlis Tilawah Al-Quran. Dulu, satu masa dulu dinamakan pertandingan musabaqah. Lama musabaqah puluhan tahun. Musabaqah ni mana pertandingan berlomba. Tak apa nak menarik kan. Lepas tu dalam tempoh ada orang komen, Quran bukan dipertandingkan tapi nak dibaca. Sebab Quran kata innal ladzina yatluna kitab Allah. Lepas tu akhirnya jawatan kuasa peringkat negara kita JAKIM khasnya, ketapan mereka semenjak tahun, tak silap ingatan saya, tahun 2000 berapa? 2000 ke? Bermula kalimahnya tilawah. Peringkat perasaan dan terbangsa. Sebelum itu musabaqah. Bertanding sungguh. Jadi kesannya, kata Imam Tabari tadi, panjang sikit, pada sebutkan, saya dalam perbincangan buku ini, saya akan cuba bincangkan secara perhalusi. Sebab setiap perbincangan ini diperlukan melalui ilmu, secara tradisional, secara turas. Baik. Jadi kata Imam Tabari, Allah SWT nak beritahu kita supaya Quran tilawahkan dia, bacakan dia. Satulah dalam hubungan kita dengan tuan-tuan, puan-puan, kena diperingat sentiasa. Kewajipan membaca Al-Quran, kewajipan yang tidak pernah terhenti dalam hidup beragama kita. Nanti kita akan tengok hadis yang banyaklah tentang tilawah ini. Tak boleh. Betullah tilawah Quran ini dianggap wajib oleh setengah-setengah para ulama kita. Al-Imam As-Suyuti, orang tanya dia, apa di antara kewajipan besar dalam agama? Dia kata 3 kewajipan besar dalam agama ni. Orang tanya siapa Imam As-Suyuti, apa kewajipan besar dalam agama? Dia kata ada 3 kewajipan. Salasatu wajibatin hammah. 3 kewajipan. Yang pertama dia kata apa? Baca Al-Quran. Yang kedua, istighfar pada Allah. Yang ketiga, minta mati dalam sulh khatimah. Ini kewajipan besar kata Imam As-Suyuti rahmatullah. Pertama, tilawah Quran.
Yang kedua, istighfar pada Allah, minta pohon keampunan. Ketiga, minta mati dalam sul khatimah. Ini kewajipan besar. Siapa kata? Al-Imam As-Suyuti rahmatullah, juga ulama tafsir. Seulang balik, 3 perkara. Bila orang tanya dia, apa kewajipan utama dalam agama? Pertama, baca Quran. Kedua, istighfar dan taubat. Ketiga, minta mati dalam husnul khatimah, penjudah yang baik. Jadi kewajipan membaca ini kewajipan yang Allah fardu ke atas kita. Kedudukannya ada dalam hadis kita sebut nanti, orang baca Quran ini memang hebat. Walaupun kita baca keadaan merangkak-rangkak pun dapat faham. Apalagi orang baca dengan laju dan fasih. Ia merangkak, ia tak ta'ta', maknanya merangkak. Bismillah pun dekat dengan setengah jam. Contoh, tetap dapat pahala. Ia tetap maknanya keadaan yang teruk sangat, dapat pahala. Apalagi orang fasih Quran, macam perempuan lah, insyaAllah baik. Maka Allah kata pun, innal ladzina yatluna kitab Allah, orang-orang membaca tilawah Al-Quran, kitab Allah. Allah guna perkataan kitabullah. Dia tak kata Al-Quran. Ada makna tu. Boleh saja Allah sebut innal ladzina yatluna Al-Quran. Boleh je, tapi Allah sebut innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang membaca kitab Allah. Kenapa agaknya? Ini menarik ni. Ada ulama bincang tentang, saya kena sampaikan ilmu ini. Kenapa Allah sebut kitab Allah? Biasanya Al-Quran lah kan. Sebab ada ayat lain sebut baca Al-Quran sekian-sekian. Tapi dalam ayat Allah kata kitab Allah. Kitab Allah. Ini menandakan, kata ulama-ulama setengahnya, Allah nak sebut seolah satu kiriman kepada kita. Bila sebut kitab Allah, satu kiriman khas yang Allah beri kepada umat Muhammad SAW, namanya kitab Allah. Surat Allah. Kitab ini terjemah buku pun ya, kitab pun ya, nak kata surat pun boleh lah. Allah punya kiriman surat dia kepada kita. Allah sebut kiriman Allah melalui suratnya kepada kita. Dalam hubungan dia, Allah sebut kitab dia kepada kita. Menunjukkan, kata para ulama, setengah-setengah kata apa? Betapa Allah nak sebut kepada kita hambanya bagaimana penting amat sangat kiriman Allah ini kepada kita semua. Dia macam ni, kalau saya nak bagi terjemahan yang mudah, macam postman lah, hantar barang yang kita suka online ni kan. Macam tak suka online je tuan-tuan ni. Dunia online sekarang ni, daripada KP ni sampai sekarang online je. Tak putus, postman 6 kali sehari datang rumah. Muka tu dia kata, tak muka lain dah. Alamat rumah tu saja. Contoh. Kita bila terima barang kita order, seronok tak? Menanti itu. Buat saya makan, barang kat mana sekarang? Oh, dah sampai Shah Alam. Pergerakannya pagi ni tengah hari sampai. Kita menanti. Bila tekan blockchain rumah tu, jenguk terus. Sebab apa? Barang sampai. Bila sampai barang kita nak tu, seronok. Kalau lewat, kita rasa nak marah. Kenapa ni? Masa PKP memang barang terlalu lewat pun sampai. Banyak sangat. Beratus ribu sekali urusan. Baik. Bila kita terima barang tu, gembira tak kita? Gembira sebab kita memang nak barang tu. Kiriman itu kita nak. Kita seronok, kita buka dan kita menikmatinya. Mungkin makanan, mungkin pakaian, tak tahulah. Bayangkan kitab Allah ini, Allah punya kiriman dalam bentuk yang cukup menggembirakan kita. Allah kirimkan Quran, dalam tu macam-macam. Perintah, suruhan, pahala, sebagai peringatan dosa, macam-macam. Jadi ini kiriman Allah kepada kita. Berkata ulama, kitab Allah ini seolah nak sebut tentang satu kiriman Allah kepada umat Muhammad. Kiriman yang cukup sempurna. Tapi kitab Allah mana Quran lah. Cuma dalam diguna kitabullah. Tak disebut Al-Quran. Jadi ada satu makna tersirat.
kitab Allah, innal ladzina yatluna kitab Allah. Kemudian Allah sebut keterkaitan orang yang baca Quran ini. Apa keterkaitannya? Wa aqamus salata, dan mereka ini mendirikan solat. Aqamu maknanya mendirikan solat, menegakkan sembahyang. Ini menunjuk kepada kita bahawa keterkaitan orang yang baca Quran, dia tak tinggal ibadat solat. Sebab apa? Ini kena faham. Sebab itulah kita bila orang tu baca Quran, sesuatu yang mustahil berlaku dalam hidupnya, dia tak solat. Orang yang baca Quran, dia akan solat. Sebab apa? Sebab Quran dibawa dalam solat. Daripada Fatihah, ayat demi ayat, surah ke surah, juzuk ke juzuk, dalam solat. Betul ada orang baca Quran tak sembahyang, pelik. Quran rajin baca 2 jam setengah, Zuhur tak sembahyang, Asar tidak, pelik. Memang pelik. Quran khatam, subuh tak bangun. Subuh sekali sebulan sembahyang, tak sembahyang tu, pelik. Sebab tabiat orang yang bila baca Quran, dia akan bawa dalam solat. Solat ini seolah suatu pengkalan menterjemahkan Quran itu. So, kita bila solat berjemaah, bila imam baca Quran dengan suara yang tarannumnya baik, seronok tak kita? Seronok. Fasah imam ada, kemudian baca ayat dengan penuh tarannum, bayati, sikah, jarkah, dia buat macam-macam. Seronok kita. Panjang pun tak apa. Kena pula imam Makkatul Mukarramah. Siapa pergi umrah, bila dengar bandar Bilal baca Quran, dengar pula As-Sudais, dengar pula imam-imam kita Johani contohnya, kita dengar tu seronok, air mata mengalir walau tak faham. Jadi kaitannya ialah bila baca Quran dibawa ke dalam betullah kata Allah, innal ladzina yatluna kitab wa aqamus salah. Mereka baca Quran dan dirikan sembahyang. Jadi orang yang baca Quran tak sembahyang, benda tu amat pelik. Ada kata ada? Ada tak ada ni? Wallahu alam. Sebab kita ni alhamdulillah Quran baca, sembahyang kita jaga. Tapi kalau ada tu cerita lah. Tapi tak mustahil. So dalam watak manusia ni tuan-tuan, macam-macam watak ada. Dalam bab ibadat ni kadang-kadang ada orang yang suka puasa sembahyang malas. Ada puasa rajin tapi sembahyang tidak. Ada orang yang mungkin suka derma. Nombor 1 derma tapi sembahyang tak jaga. Mungkin ada. Ini watak manusia. Ini menunjukkan kelemahan lah. Yang tak waktu berlaku. Sepatutnya seorang insan mukmin bab ibadat, baik yang nama solat dijaga, Quran jaga, zakat dijaga, semua jaga. Itulah watak mukmin. Itu kita nak bina. Baik. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, orang yang baca Quran, aqamus solah, dirikan solat. Bukan setakat dirikan sembahyang. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Kesan dia baca Quran. Bila baca Quran, dia faham Quran. Dia baca ayat tentang kelebihan bersedekah, kelebihan berzakat. Dia faham Quran, solat didirikan, maka dia seorang yang pemurah. Wa anfaqu, dan dia belanjakan harta bendanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia menyumbang, dia memberi, dia bersedekah, dia bayar zakat. Itu ada kaitan tu. Kesan baca Quran, faham Quran, dia solat dijaga, dia pula seorang penyumbang. Wa anfaqun terjemahnya adalah menafkahkan. Nafkah mana apa? Menyumbang dan memberi. Infak. Ini Allah kata ni. Dan orang macam ni kata Allah Azza wa Jalla, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharap kepada Allah Azza wa Jalla perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Mana orang ni tak akan rugi. Kesan Quran dia baca,
solat dia dirikan, sedekah dia tunaikan, zakat dia tunaikan, orang ni tak akan rugi kata Allah Azza wa Jalla. Dan tabur, tak mereka alami kerugian sama sekali. Kerugian apa? Kerugian rahmat, redha, berkat daripada Allah Azza wa Jalla. Mereka tak fikir tentang hal-hal yang bersifat kerugian. Walaupun letih, penat, susah, payah macam mana, bagi mereka tak rugi. Sebab apa? Allah redha dengan mereka. Sebab hakikatnya, kalau kita tengok dalam hukum alam semata-mata, memanglah duit ada, beri kat orang. Rugi tak? Hukum alam, rugilah. Duit kita, beri kat orang. Hukum alam biasa, duit kita beri kat orang, rugilah kita. Tapi hukum Allah tidak begitu. Sebab kata Allah, apa ni? Yarjuna tijaratan, mereka harap satu perniagaan yang tak merugikan. Sebab apa? Sebab kesannya aku redha, aku sayang, aku kasih, aku berinya kerahmatan, keberkatan. Tak rugi. Letih baca Quran, penat. Letih solat, penat. Letih buat apa sekalipun dalam agama, kata Allah, lan tabur, tak akan kamu alami kerugian. Ini natijah daripada ibadat. Satulah kita dalam beragama ni, tuan-tuan, puan-puan, kena ingat. Keletihan dunia Allah bayar dengan ketenangan di padang mahsyar. Keletihan di alam bumi Allah bayar dengan kemenangan di hari akhirat. Jangan salah fikir. Kita kadang-kadang sikap hipokrit itu ada lagi. Oh, letih semayang, letih ke masjid, letih dengan ceramah, letih belaka. Jangan lupa, keletihan di atas bumi ini Allah bayar baik cash di pada mahsyar dengan ketenangan, keselamatan, kerahmatan dan kemuliaan. Kita nak macam itulah. Yang kita tak nak dunia tenang, bahagia, pada akhirat nanti apa yang berlaku? Letih, penat, kena balun, kena seksa, kena marah Allah, kena tak nak, tuan-tuan. Kita nak keletihan di atas bumi ini Allah bayar cash di pada mahsyar dengan ketenangan dan keselamatan. Kata Al-Imam As-Suyuti, dia kata apa? Imam Suyuti kata apa? Dunia ini tempat berpenat-penat. Ad-dunya fihi mata'. Dunia tempat berpenat-penat. Tetapi di akhirat lirahati, untuk berehat. Ini kata Imam Suyuti. Dunia tempat kita bersusah payah, berpenat-penat. Di hari akhir nanti kita akan dapat kerehatan dan ketenangan. Betul lah tu. Jadi kita dalam agama kita fikir macam tu. Suatu dalam urusan hidup beribadat, jangan kita letak keberatan menghalang kita untuk buat kebaikan. Letih macam mana pun, lawan keletihan untuk cari pahala. Penat macam mana, lawan untuk cari kebaikan. Ikut nafsu, semua letih belaka. Ikut nafsu, semua penat, tuan-tuan. Siapa yang tak penat kerana beribadat? Penat. Subuh kena bangun awal. Subuh sekarang pukul 6, 1 minit. Pukul 5 dah kena bangun sebagai orang mukmin. Bukan pukul 6.30 bangun. Orang mukmin pukul 5 dah bangun. Paling kurang boleh tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, boleh beribadat, boleh baca Quran, tasbih, tahmid, ke masjid. Penat. Dalam urusan harta, penat. Cari harta, letih, penat, kemudian kena bayar zakat 2,5%. Kalau dia mungkin pendapatan tinggi, kira-kira zakat sampai 10,000 contohnya. Penat, aku bekerja, kebaikan orang. Letih. Urusan ibadat yang lain, ibadat puasa contohnya. Penat, meletihkan tubuh badan, terpaksa bersengkang, perut daripada makanan, kemudian terpaksa hadapi kepada matahari. Penat. Tunai ibadah haji di Makkah Mukarramah, penat. Merentasi suasana begitu ramai orang, kepayahan macam-macam dalam suasana udara yang panas, penat. Tapi ingat, kepenatan yang kita tunai, yang kita lalui semasa diri Allah ini, Allah beri kerahatan di alam sana nanti. Itu kenyataan. Kata Imam As-Suyuti, dunia penat, akhirat tenang.
Ini kaedah yang dipakai oleh para ulama kita. Baik. Kesannya apa kata Allah Azza wa Jalla? Kita tak melepasi ayat ini lagi. Ini ayat muqaddimah ni. Ya. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Allahu Akbar. Allah berjanji kepada kita, tuan-tuan, kesan tilawatul Quran tadi, kesan kita dirikan solat, kesan kita infakkan harta benda kita, dan mengharap Allah tak merugikan kita. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Maka Allah akan menambahi kepada mereka pahala. Allah akan sempurnakan balasan pahala dan tambah mereka dengan limpah kurnia yang paling tinggi buat mereka. Tuan-tuan, saya nak tanya diri saya dan tuan-tuan semua. Allah tidak pernah mengecewakan kita dalam urusan hidup beragama. Allah SWT bila dia perintah satu-satu perkara, baik apa pun amal di perintah kita, ada kesan nanti kita. Dalam dua keadaan. Mungkin by cash segera ataupun akan datang. Ini kenyataan. Dalam apa urusan ibadat kita buat kerana Allah Azza wa Jalla, ada dua kesan utama. Pertama, by cash, tunai. Dan kalau tidak tunai, akan datang Allah kepada kita. Apa saja. Daripada kita puasa ke, zakat ke, haji ke, baca Quran ke, tasbih ke, tahmid ke, qiyam tahajud, duha ke, sebagai contoh. Jangan bimbang. Tak Allah beri by cash, Allah beri akan datang kepada kita keberkatan, kerahmatan. So Allah kata, liwaffiyahum ujurahum. Allah akan sempurnakan pembalasan buat mereka itu. Satu hari, Nabi SAW masuk ke bandar Madinah. Kota Madinah lah. Masuk tengah-tengah bandar Madinah. Makna Nabi di Madinah tapi masuk ke kota bandar Madinah. Wasatul Madinah. Maksudnya tengah-tengah bandar Madinah. Semasa masuk ke Madinah, Nabi terpandang ada satu kelompok beberapa orang yang sedang bercakap-cakap, yang sedang berbual-bual. Yatahaddatsuna fi ma bainahum, maknanya dalam mereka sebut sedang bincang sembang sama mereka. Mereka tak bersedar Nabi sampai dan Nabi tanya mereka, Fima tatahaddatsun? Nabi tanya, kamu bincang sembang tentang apa? Fima tatahaddatsun, maknanya kamu sembang tentang apa? Nabi tanya sahabat yang sedang bersembang ini. Lalu kata mereka, ya Rasulullah, kami sedang sembang tentang urusan kami dengan agama kami. Urusan kami dengan ibadat kami lah. Baguslah. Bukan bincang halau orang, bincang mengumpat, tidak, bukan mengumpat orang. Bincang tentang agama dan kami dengan urusan agama kami. Nabi kata, sadaqtum, benarlah kamu semua. Lalu Nabi tanya, apa yang telah kamu lakukan? Apa kamu dah buat? Sahabat yang bercakap kata, ya Rasulullah, kami beri makan kepada fakir miskin yang ada sekitar kota Madinah. Nut'imuhum ta'am, kami beri mereka makan makanan pada fakir miskin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Baqi. Nabi kata apa? Demi Allah, saya ambil terjemahan saja. Demi Allah, kamu telah menyempurnakan satu amalan yang terbaik yang Allah tidak akan melaparkan kamu di hari akhirat nanti. Kamu telah buat satu kebaikan, Allah tak akan melaparkan kamu di padang mahsyar nanti. Faham tuan-tuan? Faham tak? Maksud Nabi ialah kamu beri makan orang yang lapar. Orang tu lapar kan? Beri makan kepada mereka. Maknanya kamu di padang mahsyar nanti kamu tak akan lapar. Apa maksudnya? Kamu akan dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah sayang kamu, Allah cinta kamu, Allah redha dengan kamu. Tuan-tuan, ini menunjuk kepada kita bahawa apa saja bentuk amalan yang soleh dalam beragama ini, jangan bimbang. Allah tak beri sekarang, dia akan beri kamu. Mungkin Allah beri sekarang, pahalanya kau dapat. Tapi rahmatnya mungkin
lewat kemudian. Yang pentingnya ialah Allah sebut ayat ini, liwaffiyahum ujurahum. Allah akan berikan kepembalasan yang setimpal atas kebaikan buat, wa yazidum fadli, Allah tambahkan lagi. Sebab dalam Islam ini, bila sebut soal tambahan pahala ni tuan-tuan, kena ingat, kita tak ketahui berapa banyak pahala kita capai dalam apa urusan ibadat kita buat. Walaupun ada riwayat kata, al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin. Satu kebaikan kita buat bermula 10 pahala. 10 pahala. Satu kebaikan 10 pahala. Tetapi Allah boleh saja beri sampai 700 kali ganda. Mana Allah Maha Kaya, nak beri kita 7,000 ke 100,000, itu hak dia. Sebab gandaan pahala itu adalah pemilikan mutlak Allah Azza wa Jalla. Cuma kita kena ada keikhlasan. Tapi gandaannya Allah punya. Mungkin 1,000, mungkin 2,000, mungkin 700 umpamanya. Itu kata Allah, kata Nabi, sahabat Allah Azza wa Jalla. Tapi kita punya pahala mula 10 pahala. Buat kebaikan 10 pahala. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan 10 pahala. Yang lebih gandaan Allah Maha Kaya. Sebab itu keikhlasan penting. Bila buat dengan keikhlasan, Allah akan beri kita gandaan yang cukup banyak di sebalik amal kita buat itu. Itulah nilai dalam beragama. Wa yazidahum min fadli. Allah akan beri gandaan yang melimpah ruah kepada kita. Allah kata apa kemudian dalam ayat ini penutupnya, innahu ghafurun syakur. Allah Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Tuhan yang membalas dengan sebaik-baik atas kesyukuran kita kepadanya. Tuan-tuan, telah tutup dengan dua sifat yang dia miliki. Ghafurun syakur. Allah Maha Pengampun, dan Allah sentiasa balas dengan sebaik-baik pada orang syukur kepadanya. Ini kemuncalah. Tinggal lagi, kita buat ibadat dengan hati yang terus ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan abaikan kerja ibadat daripada baca Quran tadi, dirikan solat, nafkahkan hati Allah Azza wa Jalla, dan kita minta Allah tak merugikan kita dalam ibadat. Allah berjanji nak beri kelebihan. Jadi ayat ini muqaddimah kepada buku yang kita ada ini, yang dikarang tulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih ajma'in. Baik. Buku yang kedua. Kami meriwayatkan sebuah hadis pada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, katanya Nabi telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, yang merupakan kitab paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Baik. Ingat ya, kita bincang kitab tulisan siapa ni? Al-Imam An-Nawawi. Baik. Setelah Imam Nawawi, dia mulakan muqaddimah dengan ayat tadi, yang setelah diberi penjelasan yang agak detail sekejap tadi kepada puan-puan semua. Dia telah meriwayatkan setelah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa riwayatnya? Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ini hadis daripada Imam Al-Bukhari. Hadis sahih daripada siapa? Daripada Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Menunjuk kepada kita bahawa Imam Nawawi cuba nak bawa satu garis panduan kepada kita. Dalam beragama ini, sebelum saya detailkan hadis ini, nak sebut saya awalnya, seolah Imam Nawawi sebut kita bahawa dalam hidup beragama ini, jadilah manusia yang cintakan Al-Quranul Karim. Dia bawa hadis ini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan mengajar Al-Quran Karim. Hadis itu penting sangat kepada kita.
Sebelum itu, periwayat hadis siapa tuan-tuan? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Saya sempat semak sedikitlah kajian saya buat daripada beberapa tulisan buku-buku tertentu. Didapati bahawa Uthman Affan radhiyallahu anhu ini, tuan-tuan sekalian, dalam banyak keadaan dia ada meriwayatkan hadis-hadis tentang Al-Quran daripada Nabi SAW. Dia bawa hadis tentang Al-Quran daripada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Uthman Affan pertama menantu Nabi SAW. Uthman Affan ni siapa? Menantu Nabi SAW. Dan yang keduanya ialah dia seorang yang memang bila dia baca Quran, dia banyak menangis. Baca Quran, dia banyak menangis. Siapa? Uthman Affan radhiyallahu anhu. Sehingga dia menyatakan kalau dia baca Quran, banyak masa dia menangis pada tempoh baca. Dia baca ayat sekian-sekian, air mata mengalir banyak. Apa ni lama daripada nak habiskan bacaan. Ini di antara watak Uthman Affan radhiyallahu. Sampai peringkat, kalau kita baca dalam sejarah dia mati dibunuh kan? Kalau kita baca lah, kalau puan baca, saya tanya tu sebab ada mungkin dah baca. Dia mati dibunuh. Ketika sedang apa? Kita baca Quran. Puan Hajah, dia pembaca, dia tahulah. Dia dibunuh ketika sedang baca Quran. Seawal pagi. Ada yang kata belum sembahyang subuh. Sudah baca Quran, datang bunuh. Darah menitis atas Quran. Saya lupa, saya dah baca, saya dah sebut di televisyen satu masa, tapi saya lupa sekarang ni. Ketika dia sedang baca satu ayat, surah Al-Baqarah, ayat itu, penghujungnya, dibunuh. Ayat itu betul-betul bercakap tentang orang yang Allah SWT muliakan orang baca Quran. Saya lupa ayat di mana, surah apa. Allah Maha Kaya. Kemudian Uthman ketika baca Quran di awal pagi, rumah dikepung selama berapa hari? 40 hari dikepung. Dia dikepung. Dia masuk khalifah Islam yang ketiga. Cerita panjanglah. Ya. Ada pembelot yang telah belot dalam urusan kenegaraan. Kepung rumah Uthman bin Affan. Dan ada tawaran sebenarnya kepada beliau untuk keluar dengan selamat. Dan dia tak nak. Dia kata apa? Aku nak bertahan di rumah aku. Aku nak bertahan saja. Allah Maha Kaya. Akhirnya, beliau telah dibunuh oleh penjenayah ketika baca Quran. Itu cerita panjang. Cuma saya nak kisahkan tadi ialah Uthman Affan radhiyallahu anhu adalah seorang pembaca tegar Al-Quran. Dan bila dia baca Quran, dia banyak menangis. Dia baca dua ayat mungkin dalam 1 minit. Menangis dekat sejam agaknya. Dibaca dengan keinsafan. Sehingga ada riwayat tersebut daripada tak silap ingatan saya, Abdurrahman Auf menceritakan, jadi saya tak berapa ingat sahabat, tapi dalam ingatan saya, kalau tak silap, Abdurrahman Auf pernah menyatakan bahawa pernah satu hari Uthman sedang baca Al-Quran. Baca Quran. Tiba-tiba aku datang dari belakang. Ya, Abdurrahman Auf. Betul lah, sahabat Nabi Abdurrahman Auf, betul. Seorang kaya raya ni. Jutawan hartawan yang besar. Datang dari belakang. Dan bila aku dengar Uthman sedang baca dalam air mata, aku ni, kata Abdurrahman, aku ni payah menangis. Bila Uthman menangis, aku tumpang menangis. Dan bila aku menangis, aku mula angkat suara tangisan. Uthman berpaling pada aku. Mabika? Dia tanya dengan aku, apa yang berlaku? Dia menangis, aku tak menangis. Dia tanya balik aku, kenapa? Apa yang berlaku? Kata Abdurrahman, ni cerita daripada Abdurrahman, cerita balik kemudian. Dia kata, wahai Uthman, engkau menangis bila baca Quran.
sahabat aku sampai aku tak boleh tayabat. Aku menangis sama. Kenapa engkau tanya aku semula? Kenapa aku menangis? Kenapa engkau tanya? Kata Uthman, aku bertanya bukan apa. Sebab aku yakin engkau lebih faham daripada aku apa yang kau baca. Kata Uthman, aku yakin engkau lebih faham lagi apa yang aku baca. Mana Uthman sendiri, dia menangis, dia faham Quran. Dia masa ada orang lebih faham lagi. Itulah kehebatannya. Tawaduk dia dan kehebatannya. Lalu kata Abdul Rahman, wahai Uthman, aku menangis, aku terkesan dengan bacaan kamu yang tak henti pada menangis ketika membaca Quran. Kata Abdul Rahman, selepas itu, bila aku baca Quran, aku mudah menangis sebab terkesan dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, puan-puan, saya cuba mengambil ilmu di situ. Apa ilmunya? Ilmunya ialah wajar dan amat wajar sekali kalau boleh kita dalam baca Al-Quran iringkan dengan air mata. Wajar. Tak semua ayat. Tapi untuk air mata mengalir bukan mudahlah. Mestilah kena baca dengan kefahaman. Ayat tentang neraka mudahlah. Memang patut menangis. Ayat tentang maksiat mudahlah patut menangis. Tapi janganlah pula menangis tidak bertempatnya. Jadi nak kena faham. Wajar. Apa caranya? Berkongsi ilmu dengan tuan-tuan. Kalau dapat dan kena dapat, kalau boleh dan kalau boleh kena cuba usahakan. Bila kita baca Al-Quran Karim, cuba semak terjemahannya. Sekurang-kurang bila tengok terjemahan, berjumpa ayat tentang neraka, ayat tentang seksaan neraka, ayat tentang Allah punya kemurkaan, kita boleh menangis pada jam itu juga. Alhamdulillah. Tak boleh kerap, cubalah dapat mungkin. Mengambil cerita Uthman tadi. Saya sebut ini sebagai mengambil wasiat. Di sebalik cerita Uthman tadi, kalau boleh, iringkan air mata dengan bacaan Al-Quran Karim. Tak mampu, tak macam mana. Dapatlah bala baca. Tetapi, kalau kita ambil kesempatan untuk alihkan air mata tangisan di saat kita baca Quran, itu lebih afdal. Lebih afdal, lebih baik. Cuma secara umumnya kalau kita nak air mata mengalir, kalau tak faham ayat, tak mengalir air mata tu. Batulah cuba tengok Quran terjemah. Saya sebut sentiasa acap kali kat sini. Dalam suasana kita hari ini, keperluan untuk memiliki Quran terjemahan amat perlu dan penting. Keperluannya ada kepada kita. Kalau kita hanya pegang Quran yang sifat mushaf saja, makna tak ada, mungkin kita baca dapat pahala, tapi pengertian kita akan dapat faham. Akhirnya, tak ada apalah. Ada Quran terjemahan, buka ayat, tengok ayat tentang syurga, neraka, dosa, pahala, lain. Oh, ayat ni tentang neraka, tentang nikmat Tuhan, syurga, lain, tuan-tuan. Ini perkongsian yang saya perlu sampaikan. Uthman cerita macam tu, baik. Yang pertama. Yang keduanya ialah, dalam hadis ini, Imam Nawawi dia mulakan dengan pemilihan hadis dia berkata apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Maksud hadis ini ialah sebaik-baik kamu yang baca Quran dan mengajar Al-Quranul Karim. Hadis tuan-tuan di martabat yang tinggi. Pertama hadis Bukhari. Dan hadis Bukhari paling sahih selepas Al-Quranul Karim. Kitab yang paling sahih lepas Al-Quran, kitab Bukhari dan Muslim. Mana hadis-hadis mereka hadis yang paling sahih lepas pada Quran. Dan wajar kita kalau nak tengok hujah apa, hadis Bukhari dan Muslim. Sebagai tempat yang paling utama kita kena rujuk lepas Quran. Baik.
Yang keduanya ialah hadis ini di samping hadis Bukhari, yang kedua dia hadis yang bercerita petunjuk. Apa petunjuknya? Petunjuk adalah Nabi bercakap tentang orang yang paling terbaik. Khairukum terjemah orang paling terbaik, orang yang paling mulia, orang paling hebat. Itu mana khairukum, terjemahlah sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia, sehebat manusia. Itu mana khairukum. Daripada khair, khair mana sebaik-baik, semulia-mulia. Nabi sebut sebaik-baik kamu. Tuan-tuan, kalau Nabi kata yang paling baik, itu satu petanda ada nilai yang tinggi di sebalik nilai kata-kata khair itu. Mesti ada. Sebab Nabi tak bercakap benda yang tak pasti, yang tak jelas. Tak, Nabi beri penjelasan jelas kepada kita. Khairukum, sebaik-baik kamu. Kalau dalam bahasa kita sekarang ni, kalau kita kata orang paling baik siapa? Paling baik mengaji tinggi, luar negara mungkin. Paling baik harta banyak. Dan ukuran kita lah. Tapi tengok Nabi sebut paling baik siapa? Man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang baca Quran dan mengajar Al-Quran, paling terbaik. Cuba faham dengan sebaik hadis ini. Makna martabat orang yang baca Quran dan mengajar Quran tinggi dalam pandangan agama. Sebab itulah tuan-tuan, kita tak boleh merasakan kita insan yang hina, yang kurang, yang tak ke mana-mana, kerana kita ni jenis yang mengaji Quran. Kadang-kadang kita rasa macam tu. Taraf kita rendah sebab kita sekadar mengaji tajwid Quran di sebuah masjid. Dah setahun, 2 tahun, dah 5-6 tahun. Dah belajar ikhfa syafawi, izah syafawi, ma'al ghunnah, bila ghunnah, idgham mutamathilai. Jaga kita dalam keadaan yang paling rendah. Kita lah orang paling tinggi. So ucap tahniah. Jangan kita anggap kita beri peringkat yang paling rendah. Tidak, sebab Nabi kata apa? Man ta'alam, siapa yang baca Quran, yang belajar Al-Quran. Yang belajar Quran, tinggi kedudukannya. Apalagi kalau puan-puan konsisten dengan belajar Al-Quran daripada juzuk ke juzuk, surah ke surah, tadabburnya, kefahaman tentang hukum hakam. Ini suatu nikmat rezeki. Lebih daripada orang lain yang tak belajar Quran pun. Jadi sebab ini kenyataan pada Nabi. Khairukum, orang paling terbaik. Bukan kerana paling kaya, paling hartawan. Man ta'allama al-Quran, yang belajar Quran dan mengajar. Isu mengajar kita akan bincang lain kali. Yang belajar dulu, ta'allama. Ta'allama ini daripada perkataan apa? Daripada allama, ta'lim. Mana orang yang belajar pun, ta'allam ni belajar. Kalau allama dia mengajar, ni ta'allama ni orang tu mengajar, orang tu belajar. Kalau sa'allama mengajar. Sekarang Nabi kata ta'allama, yang belajar Quran. Mana martabat orang belajar ni satu martabat yang tinggi bila dia cuba mendekati Al-Quranul Karim. Allahu Akbar, tuan-tuan. Satu hari, dan riwayat disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahmatullah dalam hadis. Hadis tak sampai Bukhari Muslim, tapi hadis Baihaqi diterima oleh para ulama. Satu hari datang seorang Arabi. Arabi ni orang kampung lah. Arabi kalau ikut bahasa Arab, orang kampung. Orang jauh di pendalaman. Datang untuk apa? Untuk belajar Al-Quran. Nabi ada lagi tu. Bila datang, dia orang kampung, dia rasa macam agak jauh keadaan daripada orang bandar Madinah.
Dia pun datang keadaan rasa malu Allah, segan, tak berapa ceria. Non di luar daripada Masjid Nabawi di penghujung masjid. Tapi datang sebagai seorang musliman. Ja'ahu musliman, dia orang muslim. Tapi dia rasa malam macam keadaan tak sama dengan orang Madinah yang madani, yang lebih bertamadun. Riwayat pada Baqi sebut, saya ambil satu riwayat yang bentuk cerita lah mudahnya. Akhirnya datang dia dalam keadaan nak baca Quran. Dengar sahabat sedang baca Quran. Sahabat pula fasih Quran. Yang tu baca dengan lancar, dengan laju macam-macam. Dia pun masuk dalam keadaan terasa rendah diri, terasa rendah hati, terasa berapa, dalam keadaan dia rasa macam tak ada apalah. Sebagai Arabi tadi, dia pun bersandar di tiang masjid. Dia pun kata kepada sahabat sebelah, dia kata, "Alimni syai'an minal Quran." Mana apa? Ajarku satu daripada Quran. Apa saja ajar kalau aku nak belajar. Tuan-tuan, puan-puan, Nabi pun tengok sahabat daripada jauh ini, Nabi panggil ke depan. Maka datang dia kepada Nabi SAW. Nabi tanya, apa yang kamu nak? Apa kata dia? Ya Rasulullah, aku nak belajar Al-Quran. Dia nak dengar Al-Quran, dia nak baca Quran, nak belajar Quran. Dan kata Nabi SAW, "U'allimuka bi ayatin." Aku nak ajar kamu ayat-ayat Al-Quran. Nabi ajar kat dia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Walaupun dia ni Arabi, orang kampung yang jauh daripada bandar Madinah, tapi dia ada kefasihan. Nabi dia baca ayat kat dia, dia boleh ingat, boleh faham, dia boleh sebut kat orang lain. Sahabat Nabi terkejut. Macam mana orang ini boleh hebat daripada mereka, mana hebat pada mereka, nampak lebih pada orang. Lalu kata Nabi SAW, Allah tidak akan menyusahkan orang yang nak kepada Al-Quran. Allah tak akan menyusahkan. Banyak cerita yang lain lagi, saya nak sebut itu saja. Sebab itulah kita dengan Al-Quran, tuan-tuan. Jangan sampai kita rasa kita ini seolah terpencil kerana belajar Quran. Rasa malu Allah, rasa macam tak ada harga. Tidak. Belajar Quran dalam soalan kita dah tak faham, kita belajar. Kita tak boleh kita baca dan terus belajar. Jangan bimbang. Kita tempat yang paling tinggi sebab Nabi kata, "Khairukum man ta'allama." Sebaik kamu orang belajar Al-Quran. Jangan kecewa, jangan sedih, jangan susah hati, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, saya kira untuk pagi ini stop kat situ dulu. Dan kita ambil cakna betapa dalam hidup ini, biarlah kita hidup suasana kita cintakan Al-Quran Karim. Orang yang bersama Al-Quran tidak pernah dikecewakan hidupnya oleh Allah SWT. Yang berbaki nanti insya-Allah kita bincang tentang ayat seterusnya ataupun seterusnya adalah tentang Allamah. Tuan-tuan, puan-puan semua, saya bincang ni secara step by step. Saya punya tak sama dengan perbincangan sebelum ini. Laju dan tak berapa lajulah sebelum ini. Tapi yang ni tak. Oleh kerana kitab ni kitab agak turath, agak tradisional, saya nak turun step by step. Mudah-mudahan ilmu sampai kepada tuan-tuan puan semua. Yang siapa buat catatan, baguslah. Mudah-mudahan catatan itu dapat dimanfaatkan kemudian daripada apa yang tersampaikan step by step. Sebab banyak cerita tentang cerita Nabi Uthman tadi, bacaan Uthman baca Quran dengan tangis air mata, sahabat tadi, banyak tu. Dia cuba buat catatan betul. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berkata semua. Baru satu muka surat. Saya kata 10 tahun tu. Ya, bukan 10 bulan, 10 tahun. Sebab habis ni memang panjang masa. Wallahualam, telah sekadar pertemuan pada pagi ini. InsyaAllah di penghujung saya sebut tuan situ patah saja. Quran jantung hati kita. Quran penyelamat kita. Quran pemandu kita. Quran sendi kehidupan kita. Al-Quran nyawa kita. Segala-galanya Al-Quran dan Quran segala-galanya. Wallahualam, itulah sekadar ucapan ataupun ringkasan
kita punya perbincangan pada pagi ini. Kita ada live, kita ada rakaman, kita boleh semak balik, dengar balik, dapat manfaatkan insya-Allah. Siapa yang dah share, baguslah. Sebab tu saya nak sebut di penghujung, bila ada macam tolong share. Share untuk kawan kita yang lain, share untuk keluarga kita, share untuk anak kita supaya mereka juga dapat menonton, mendengar insya-Allah benda-benda yang sebegini. Kalau mereka tidak hadir dan mereka dapat dengar ilmu ini untuk sama-sama mereka bawa dalam hidup mereka sebagai ahlul Quran insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak pada pagi ini sebagai mukadimah pertemuan kita. Moga-moga Allah sentiasa merahmati kita dan penghujungnya jaga dan patuh SOP insya-Allah demi keselamatan kita bersama. Jangan pandai leke, jangan pandai ingat insya-Allah kerana isunya belum selesai. Sehingga semalam dunia WHO sebut yang dah meninggal 700,000 lebih. Dunia yang dah kena jangkitan 17 juta lebih. Menjangkau 11 juta tempoh seminggu dua ni. Di Amerika yang meninggal seharian belas ribu. Ya, jadi kita harap negara kita Malaysia aman, bahagia dan makmur insya-Allah pada jangkitan yang lebih teruk insya-Allah. Semuanya pulang kepada kita, jaga diri kita masing-masing, ikut SOP dan banyakkan munajat doa kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.